Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Ahbabuna fillah, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah, pada malam ni kita dapat sama-sama sambung kembali. Sebagaimana maklum, semalam tidak dapat kita teruskan kuliah pengajian online kerana gangguan talian telefon sekitar Bukit Sentosa, Bukit Beruntung akibat hujan yang lebat pada waktu petangnya. Saya mohon maaf pada semua kerana semalam kita tidak dapat menjalankan kuliah sebagaimana yang dijanjikan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali perbicaraan kita, yang asal pengajian kita adalah kitab Matla'ul Badrain. Cuma pada malam ni sebagaimana yang pertemuan kita yang lalu, saya mengambil sisipan daripada tambahan maklumat daripada kitab Mawsu'ah Fiqhus Siyam, supaya kita dapat meluaskan lagi pengetahuan berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Qala al-musannif wa hafizahullah wa mata'ana bi'ulumihi fi daraini insyaallah. Dan jika berkumur orang yang puasa atau istinsyak ia, maka sampai air itu kepada rongganya, maka bahwasannya jika ia tidak mubalaghah, iaitu tidak berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak itu, maka tiada batal puasanya. Kalau kita berkumur-kumur ketika mana mengambil wudu, dan beristinsyak, masuk air ke hidung, ketika mengambil wudu tanpa berlebih-lebihan. Kalau dia istinsyak tu maksudnya sampai disedutnya air berlebih-lebihan, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau sekadar dimasukkan air dan dikeluarkan balik, begitulah juga dengan berkumur-kumur. Kesan daripada air kumuran tu bukannya semua keluar, bahkan ada yang bercampur dengan air liur kita. Kalaulah termasuk air kumur-kumur tadi tu, ia adalah keadaan dan situasi yang dimaafkan, yang tidak membatalkan puasa. Kerana bahawasanya sampai kepada rongga itu dengan tiada pilihannya, sebab air tadi itu masuk dalam hal keadaan bukan pilihan kita, maka tiada batal puasanya seperti debu jalan. Dan jika mubalaghah maka batal puasanya. Tetapi kalaulah mubalaghah waktu berkumur-kumur ataupun waktu istinsyak, maka batal. Mubalaghah bermaksud berlebih-lebihan. Kerana mubalaghah pada berkumur-kumur dan istinsyak, tengah-tengah puasa itu dilarang daripadanya. Dalam sebuah hadisnya, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyak illa an takuna sa'iman. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Maksudnya, sempurnakanlah wudu dan menyelati antara anak-anak jari. Ini perintah Rasulullah SAW supaya kita berwudu dengan sempurna, iaitu menyelat jari jemari, bermaksud kita menggosokkan air itu di celah-celah jari. Dan hendaklah mubalaghah pada istinsyak, maksudnya memasukkan air ke hidung dengan mubalaghah, dengan bersungguh. Melainkan bahawa adalah engkau itu orang yang puasa, kecuali kalau dalam hal keadaan sedang puasa. Dan batal puasa dengan disuntikkan ke dalam dubur. Batal puasa suntikkan ke dubur, batal puasa. Sama ada sedikit atau banyak
dan sama ada sampai ma'idah atau tiada. Maka tiada membatalkan puasa dengan setiap kelakuan kerana bahawasanya sampai ia dengan qasad kepada rongga, iaitulah perut. Dan seperti demikian itu apabila dititikkan suatu pada lubang zakar atau kubul perempuan, maka membatal ia akan puasanya. Jadi membatalkan puasa bila masuk sesuatu dalam rongga yang terbuka. Namun sebagaimana yang telah saya bicarakan dalam pertemuan kita yang lalu, perbezaan di antara mazhab Maliki dan juga Hanafi dengan mazhab kita ialah masalah kemaluan orang lelaki, zakar, di mana dalam mazhab Hanafi tidak menganggap ia sebagai salur ataupun lubang yang terbuka, rongga yang terbuka. Maka dengan sebab itu dalam muzakarah fatwa berkenaan dengan aspek perubatan ketika mana puasa, kebanyakan daripada para ulama kita, antaranya Syekh Atiyah Saqar, begitulah juga dengan Al-Azhar, banyak menyarankan untuk dalam kes-kes yang tertentu seperti itu bertaklid dengan mazhab Hanafi kerana ia tidak membatalkan puasa. Contohnya seperti seseorang yang menjalani, kita katakan, rawatan bagi masalah batu karang contohnya, maka terpaksa diletakkan tiub sampai ke pundi kencingnya contohnya. Maka pada ketika itu apakah dia tak boleh berpuasa? Kalau ikut mazhab kita maka tidak sah berpuasa kerana ada masuk sesuatu pada rongga. Tapi dengan mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Maliki, masih sah berpuasa. Maka hal keadaan yang begitu, kita katakan keluasan fiqh yang perlu diketahui terutamanya oleh para mufti yang nak mengeluarkan hukum, supaya ia tidak menjadi beban ataupun memberatkan kepada masyarakat. Dan kita mengetahui bahawa hal-hal yang khilaf, perkara-perkara yang ada perselisihan pandangan di kalangan para ulama, maka hukum qadhi ataupun hakim itu mengangkat masalah khilaf, mengangkat masalah-masalah khilaf tersebut apabila pihak berkuasa ataupun hakim memutuskan dengan hukum-hukum tertentu. Baik, kita masuk pada muntah dengan sengaja. Antara perkara yang membatalkan puasa ialah muntah dengan sengaja. Apabila muntah seorang dengan sengaja seperti dipermasukkan anak jarinya ke dalam halqum, atau ia melakukan sesuatu perbuatan supaya dimuntahkan dia. Seseorang memasukkan sesuatu dalam halqum, menyebabkan dia muntah, ataupun dengan dia, masya-Allah, dia tak boleh bau sesuatu. Contohnya seperti orang yang alergik belacan, masya-Allah, dia sengaja tengah-tengah puasa ni pergi duk buka tapawai belacan, masya-Allah, terhidu je langsung muntah. Maka muntah itu dianggap sebagai muntah yang sengaja. Muntah tu dianggap sebagai muntah yang sengaja, disebabkan mengambil ataupun melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan sebab dia muntah. Maka batal puasa ia, dan jika muntah ia dengan tidak sengaja, dengan bahawa menang di atasnya muntah, maksudnya muntah menguasai dirinya, maka tiada batal puasanya. Kerana dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'ahu al-qai'u wa huwa sha'imun fala qada'a alaihi wa man istasqa'a falyaqdi. Bermaksud sesiapa yang termuntah, bukan sengaja muntah, termuntah, contohnya seperti muslimat yang dalam hal keadaan awal-awal bulan mengandung, kadang-kadang mengalami masalah muntah pada waktu pagi,
Tetapi itu bukanlah perkara yang disengajakan. Ya, bukan perkara yang disengajakan. Maka ya, ia tidak membatalkan puasa. Nabi kita katakan sesiapa yang termuntah yang ini tak sengaja, maka tidak kena qada ke atasnya. Dan sesiapa yang menuntuti muntah ia, ya, sesiapa yang sengaja nak muntah, maka hendaklah ia qada. Ya, hendaklah ia qada. Perlu diambil maklum, walaupun muntah itu, ya, muntah yang tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa, tetapi wajib kepada orang yang muntah tersebut membersihkan mulutnya. Ya, wajib, ya, orang yang muntah tadi membersihkan mulutnya. Ya. Kenapa? Kerana muntah itu adalah najis. Ya, muntah adalah najis. Ya, muntah adalah najis. Maka ya, sebab itulah perlu membersihkan mulut. Ya, wajiblah dia berkumur-kumur sehingga hilang kesan muntah daripada mulutnya. Kerana ya, kalau dia menelan air liur yang bercampur dengan muntah tadi, ia membatalkan puasa. Ya, ia membatalkan puasa. Ya, sekalipun yang keluar itu masih terasa sebagaimana makanan, belum lagi masam, belum lagi dicernakan. Ya, ya, mudah kita faham yang dikatakan muntah ni ialah makanan yang keluar semula, ya, selepas melepasi had halqum. Ya, selepas halqum, ya, melepasi had halqum, ya, seseorang, ya, ya, pada ketika itu, ya, dia keluar semula makanan itu. Maka makanan yang keluar semula selepas melepasi halqum, itulah yang dikatakan muntah. Maka sekalipun belum berubah, ya, jangan main, ya, sebab belum berubah, maka ya, maka pada ketika itu, ya, langsung, ya, langsung dia kunyah-kunyah, telan balik. Ya, tak boleh, jangan buat style lembu. Ya, lembu dia makan rumput pada waktu siang, ya, malam waktu dia berehat, dia akan keluar balik, dikunyah-kunyah, telan balik. Ya, kita tak boleh buat macam tu. Ya, kerana ya, yang keluar selepas, ya, melepasi halqum, keluar semula, itu sudah dianggap muntah dan dianggap najis. Maka hendaklah, ya, membasuh, ya, hendaklah kita, ya, membasuh mulut ataupun berkumur-kumur sehingga hilang, ya, hal muntah tersebut. Ya. Berkenaan dengan, ya, pertanyaan tadi, suntikan insulin, ya, ketika mana sedang berpuasa, maka ia tidak membatalkan puasa. Ya, sebagaimana telah kita bicarakan bahawa suntikan pada kulit ataupun pada otot ataupun pada urat bukanlah pada anggota yang terbuka, maka ia tidak membatalkan, ya, ia tidak membatalkan puasa. Ya, kita juga telah membicarakan berkenaan dengan masuknya ain ke dalam jauf, ya, dalam rongga. Dan ya, bila dikatakan ain ni benda yang nampak, ya, bila dikatakan ain benda yang nampak, maka sesuatu yang berbentuk aroma, ya, ia bukan ain. Ya, sesuatu yang berbentuk aroma, contohnya aroma masakan ataupun minyak wangi, ataupun dengan, ya, minyak kapak, minyak angin dan sebagainya, ya, maka ketika itu ia tak dianggap sebagai suatu ain yang masuk dan tidak membatalkan puasa. Ya, sebab itu dipanggil athar, ya, kesan daripada ain, bukan, ya, ain yang sebenar. Berkenaan dengan pengambilan inhaler, ya, pengambilan ubat asma, ya, bagi mereka yang menghadapi asma, hal ini merupakan hal khilaf di kalangan para ulama. Ya, namun perlu kita ambil maklum bahawa majoriti ulama beranggapan pengambilan inhaler itu membatalkan puasa. Ya, contohnya sebagaimana fatwa yang dikeluarkan, ya, oleh ya, Jabatan Mufti Negeri Selangor. Ya, kerana apa? Ketika mana inhaler ni ada dua jenis. Satu jenis, ya, bertepung. Ya, ketika mana di pump, ya, maka diletakkan pada kertas, akan melekat buih-buih yang jelas kelihatan. Ya, maka dengan sebab itu dalam fatwa Negeri Selangor memfatwakan pengambilan, ya, pengambilan ubat asma, ya, ketika mana sedang berpuasa membatalkan puasa. Dan begitu juga, ya, satu lagi berbentuk gas, ya, berbentuk gas, namun bila disembuh ada kesan buihnya, ya, pada kertas. Maka dengan sebab itu, ya, ulama mengatakan bahawa batal puasa. Ya, begitulah juga Darul Ifta Mesir memfatwakan batalnya puasa dengan mengambil ubat, ya, asma. Ya, Syekh Atiyah Saqar meletakkan syarat
sekiranya dapat dibuktikan oleh pakar-pakar perubatan bahawa semburan asma itu hanyalah meresap ke paru-paru, tidak sampai kepada ma'idah, kepada usus, kepada perut, maka ia tidak membatalkan puasa, kata Syekh Atiyah Saqar. Namun kajian yang telah dilakukan oleh para pakar perubatan di zaman ini mendapati bahawa memang semburan itu masuk. Semburan itu masuk. Maka dengan sebab itu majoriti daripada badan-badan fatwa yang ada di zaman kita ni mengatakan bahawa pengambilan ubat inhaler itu semburan bagi mereka yang asma membatalkan puasa. Jabatan Mufti wilayah persekutuan mengeluarkan fatwa mengatakan bahawa pengambilan inhaler itu tidak membatalkan puasa kerana merujuk kepada fatwa daripada Majma' Fatwa Arab Saudi yang berpandangan mengatakan bahawa tidak membatalkan puasa kerana kadar gas yang masuk ke rongga itu terlalu sedikit, dan mereka mengkiaskan kepada pengambilan kepada penggunaan kayu sugi, di mana penggunaan kayu sugi juga mempunyai beberapa jenis bahan kimia yang juga meresap masuk ke mulut. Itu alasan mereka, tetapi apabila kita mendapati ada dari kalangan para ulama di Saudi sendiri pun yang pernah berfatwa mengatakan bahawa penyemburan gas pengambilan ubat asma itu tidak membatalkan puasa, tetapi ada daripada mereka juga yang menarik balik fatwa tersebut, sebahagiannya. Maka di sini kita boleh katakan bahawa ada sedikit keraguan pada fatwa yang mengatakan bahawa tidak membatalkan puasa. Majoriti fatwa negeri-negeri di seluruh Malaysia kecuali wilayah persekutuan mengatakan bahawa pengambilan ubat inhaler itu membatalkan puasa. Jadi ahbabuna fillah, dalam hal yang sebegini kita perlulah bersifat warak. Bersifat warak dengan erti kata lebih baik kita mengambil pandangan yang mengatakan batal daripada pandangan yang mengatakan tidak batal. Kerana mengambil kira ramainya dan banyaknya institusi fatwa yang mengatakan batal, dan dalam hal yang sedemikian bersifat warak adalah lebih patut. Maka sekiranya seseorang dalam keadaan asma dan dia mengambil ubat asmanya pada waktu berpuasa, maka hal keadaan itu kalau mengikut jumhur majoritinya ia adalah perkara yang membatalkan puasa. Baik, begitu juga berkenaan dengan masalah bagi mereka yang menjalani proses cuci darah, hemodialisis, bagi pesakit pesakit kencing manis ataupun pesakit buah pinggang, maka pada awalnya, pada dasarnya fatwa terdahulu mengatakan bahawa proses pencucian darah itu tidak membatalkan puasa kerana yang keluar dan masuk balik adalah darah yang sama bagi pesakit-pesakit tersebut. Itu sebagaimana kajian yang dilakukan oleh badan-badan fatwa sebelum proses pencucian darah secara moden pada hari ini, di mana masya-Allah ia bukan sekadar mencuci darah sahaja, tetapi ada ubat-ubat tertentu yang dimasukkan dalam mesin tersebut, sehinggalah darah yang keluar dan melalui mesin tersebut kemudian masuk semula ke badan adalah darah yang telah pun bercampur dengan ubat-ubatan. Maka dengan sebab itu pada tahun yang lalu Majlis Fatwa Negeri Selangor telah mengeluarkan satu fatwa dan sebaran telah dilakukan melalui khutbah Jumaat berkenaan dengan proses penyucian darah bagi pesakit-pesakit buah pinggang
adalah proses yang menyebabkan batal puasa. Ini merupakan salah satu daripada kajian ataupun fatwa itu berubah, yang asalnya mengatakan boleh, tiba-tiba berubah disebabkan apa? Disebabkan berubah pada perkara yang dilihat. Sebelumnya hanyalah sekadar darah yang keluar melalui proses penyucian dan masuk semula ke badan adalah darah yang sama. Tetapi sekarang darah yang keluar masuk ke dalam mesin pencuci darah bercampur dengan ubat-ubatan, maka kemudian masuk semula ke badan bercampur dengan ubat-ubatan yang merupakan, kita katakan, boleh dikatakan sebagai gizi tambahan kepada tubuh badan. Baik, sekiranya dengan pesakit asma yang terpaksa mengambil ubat-ubatan asma yang kerap kali, maka sudah dianggap sebagai dia orang yang dah terangkat daripada kewajipan puasa. Sudah boleh masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu dengan membayar fidyah. Kerana dia, kalau kita nak katakan nak menggantikan pun tak dapat. Kalau bagi hari yang dia boleh berpuasa tanpa kedatangan asma, teruskan puasa. Tetapi pada hari yang langsung memang tak boleh, tak boleh dia berpuasa, maka pada ketika itu hendaklah hari tersebut kerana dia mengambil ubat asma tadi, maka batal puasanya. Maka pada ketika itu hendaklah dia qada pada hari yang lain. Kalau juga pada hari yang lain pun tidak ada harapan untuk mengqadakkannya, maka pada ketika itu hendaklah mereka membayar fidyah sahaja, kerana sakit yang tidak memungkinkan untuk dia melakukan ibadat puasa, maka dia tidak perlu lagi dengan puasa. Bahkan ada alternatifnya yang telah diberikan oleh agama, iaitu dengan membayar fidyah. Baik, kita masuk pada perkara yang keempat yang membatalkan puasa. Jima' di siang hari dengan sengaja di bulan Ramadan itu membatalkan ia akan puasa dengan ijma' para ulama. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Sekalipun tidak keluarnya mani dan tiada mengapa pada malam, tetapi jima' pada waktu malam tidak mengapa. Bahkan jima' pada waktu malam juga tidak membatalkan niat puasa. Seseorang yang berniat puasa lebih awal, selepas solat maghrib dah berniat puasa, kemudian masya-Allah bersama isterinya pada selepas Isyak dan sebagainya, maka hal keadaan itu tidak membatalkan niat puasanya. Dan jika wati seorang hal keadaan terlupa bahawasanya ia berpuasa, maka tiada batal puasa. Maksudnya, bermaksud sekiranya seseorang itu bersetubuh dalam hal keadaan dia terlupa bahawa dia puasa, maka tiada batal ia. Kerana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya bahawa Nabi SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Maksudnya, sesiapa yang terlupa ia pada hal yang dalam hal keadaan dia sedang berpuasa, maka makan atau minum ia, maka hendaklah disempurnakan puasanya. Maka sesungguhnya telah memberi makan akan dia dan minum akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu dinaskan di atas makan dan minum, maka diqiyaskan oleh ulama di atas keduanya itu akan jima' dan lainnya daripada barang yang membatalkan puasanya apabila mengerjakan dia dengan terlupa. Maka walaupun hadis ni menyebut berkenaan dengan makan minum, tetapi ulama mengatakan diqiyaskan pada hal jima' dan semua perkara-perkara yang membatalkan puasa yang lain. Dan jika mubasyarah, yakni jima' ia pada barang yang lain daripada farash, maka keluar mani ia, atau kucup ia, maka keluar mani ia, maka batal puasanya.
Mubasyarah bermaksud seseorang yang menggauli isterinya, mungkin dengan berpelukan, mungkin dengan ciuman dan sebagainya, tiba-tiba dengan berbuat demikian, ya, keluar mani, maka batal puasa. Dan jika tidak keluar mani, maka tidak batal puasa, tetapi hukumnya makruh. Barang siapa berpagi padahal berjunub daripada jima' atau mimpi, maka ditamamkan puasanya. Kerana hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata mereka berdua, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin summa yasumu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berpagi-pagi ia berjunub. Maksudnya pada waktu pagi Nabi kita masih berjunub, bukan dari kerana mimpi dan kemudian berpuasa ia, ya. Min ghairi hulum itu nak memaklumkan bahawa berjunub baginda SAW itu adalah kerana jima', ya. Maka di sini menunjukkan bahawa tidak batalnya niat puasa dengan jima', dan begitu juga tidak batal, ya, puasa dalam hal keadaan seseorang itu bila dah masuk waktu subuh masih dalam keadaan berjunub. Cuma dari segi afdal, ya, ulama mengatakan, ya, mandi junub itu adalah afdal mandi sebelum, ya, masuknya waktu subuh. Adapun pada hak Nabi, Nabi kita berbuat demikian supaya menjadi taisir lil ummah, jadi mudah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ambil maklum, suatu perkara yang kadang-kadang Nabi kita lakukan atau sesekali Nabi kita buat itu bukan sunnah, tetapi ia adalah untuk menunjukkan keharusan berbuat demikian supaya jadi mudah kepada umat. Kita ambil maklum dalam kita bicara berkenaan dengan, ya, berbicara berkenaan dengan pemakaian celak. Nabi kita pakai celak pada waktu malam. Tapi pernah juga dalam bulan Ramadan Nabi kita pakai celak siang hari. Masya Allah, ya. Nabi kita pakai celak siang hari dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab nak tunjuk kepada umat bahawa pakai celak itu tidak membatalkan puasa, ya. Maka perbuatan-perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menunjukkan keharusan, ya, berbuat demikian. Maka begitulah juga saat Nabi kita, ya, lewat mandi wajib sehingga, ya, masuk waktu subuh baru Nabi kita mandi wajib. Maka hal keadaan itu pada hak Nabi adalah untuk mengajar kita, ya, bahawa hal itu tidak membatalkan puasa ataupun hal itu tidak mencacatkan ibadat puasa. Baik, yang berikutnya haid dan nifas. Apabila berpuasa seorang perempuan kemudian kedatangan di atasnya pada siang hari Ramadan itu oleh haid atau nifas, nescaya batal puasanya, ya. Haid ialah darah yang keluar daripada seorang wanita daripada rahimnya, ya, ala sabili sihah, dengan cara sihat. Maksudnya darah kebiasaan yang keluar daripada seorang perempuan dalam hal keadaan dia, ya, adalah sihat. Ia normal bagi seorang perempuan, ya, mengalami haid, ya, mengalami haid. Ada perempuan yang mengalami haid setiap bulan. Ada juga mereka yang mengalami haid, Masya Allah, ya, beberapa bulan sekali. Ada juga yang mengalami haid setahun sekali. Ada juga yang seumur hidup langsung tak mengalami haid, ya, boleh berlaku sedemikian, ya, boleh berlaku sedemikian. Itu haid. Ya, dan haid ni dia ada sifat-sifat dia, ya, dan dia ada ahwal dia, keadaan-keadaan, situasi-situasi dia, ya. Yang tak boleh nak diceritakan, ya, dalam sesi pengajian ni sebab akan jadi panjang, ya, kepada perbahasan tu perlu kepada, ya, waktu-waktu yang lain. Cuma kita nak ambil sikit-sikit aja supaya dapat ambil faham. Yang kedua ialah nifas. Yang dikatakan nifas itu ialah, ya, ialah darah yang keluar daripada seorang perempuan sesudah kosongnya rahim, ya. Bila rahim dah kosong, keluar darah, itu baru dikatakan nifas. Maka darah yang keluar sekali dengan kelahiran, ya, itu bukan darah nifas. Begitu juga darah yang keluar sebelum keluar, ya, sebelum keluar bayi, ya, sebagaimana setengah-setengah orang kita panggil pecah ketuban, ya, maka itu juga bukanlah darah
bukanlah darah nifas. Ya, itu adalah darah istihadah. Sebahagian kitab fiqh menyebut darah fasad, darah rosak. Ya, kerana hentakan ataupun ya berlaku pada ya tekanan pada rahim ya saat nak melahirkan. Maka darah yang keluar sama dengan bayi, darah yang keluar sebelum kelahiran bayi, ya itu semua bukan nifas. Ya, itu semua bukan nifas. Maka semua darah itu adalah darah istihadah, ya, pada hukum istihadah. Walaupun ada setengahnya namakan darah fasad, ada setengah namanya darah sakit dan sebagainya, ya, darah hentakan rahim dan sebagainya, semua itu pada hukum darah istihadah. Dengan erti kata perempuan yang dalam hal keadaan yang sedemikian, dari segi hukum ketika mana turun darah sebelum melahirkan, ya, dari segi hukum kewajipan solat masih lagi wajib untuk melaksanakan solat. Ya, dari segi hukum, ya, wajib melaksanakan solat. Maka nifas ini ialah sesudah keluarnya bayi dan kosongnya ya rahim tu daripada kita katakan ya plasenta ataupun daripada ya uri, ya. Maka saat kosongnya rahim keluar darah itu baru dinamakan darah nifas. Ya, darah itu baru dinamakan darah nifas. Dan ambil maklum juga, ya, walaupun kita katakan tadi darah yang keluar sama dengan bayi itu adalah darah, ya, adalah bukan darah nifas tetapi darah, ya, darah kita katakan darah fasad, namun wiladah itu sahaja sudah membatalkan puasa. Maka dengan wiladah tadi sudah batal puasa. Dengan melahirkan itu sudah batal puasa. Apabila berpuasa perempuan kemudian kedatangan di atasnya pada siang hari Ramadan itu oleh haid atau nifas, nescaya batal puasanya dan wajib di atasnya qada demikian itu hari. Ya. Jadi hari tersebut dia wajib qada. Perempuan yang mengalami haid dan nifas ni, ya, walaupun haid dan nifas tu datang masya-Allah 5 minit lagi nak buka puasa, ya, maka pada ketika itu wajib dia qada hari tersebut. Jangan menyesal, ya, jangan sedih. Ya, sebab apa? Sebab ya bila datangnya haid itu bermaksud bermaksud perempuan tadi dia berhenti daripada puasa disebabkan ya datangnya haid itu adalah kerana melakukan ketaatan pada Allah. Maka pada saat itu dia juga dapat pahala. Ya, saat tu dia juga dapat pahala. Ya, bukan hanya sekadarnya ganjaran pahala puasa dia hilang hanya kerana dia mengalami haid dalam hal keadaan sedang berpuasa, tetapi dia dapat pahala lain pula, pahala mentaati perintah Allah, tidak meneruskan puasa disebabkan dia dalam hal keadaan haid dan nifas. Maka dia dapat ganjaran pahala. Ya. Kerana kalau dia meneruskan puasa hukumnya haram. Ya. Maka pada ketika itu saat dia tidak berpuasa lagi disebabkan kedatangan haid dan nifas, dia dapat ganjaran pahala yang besar kerana meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Kerana tiap-tiap daripada haid dan nifas itu uzur yang menegahkan daripada sah puasa. Kerana dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kepadanya daripada kurangnya agama perempuan. Sebab apa orang perempuan ni dikatakan kurang agama? Ni masalah berkenaan dengan masalah kesaksian. Masalah menjadi saksi dan sebagainya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Maksudnya, tidakkah apabila haid ia, yakni perempuan mengalami haid, tiada bersolat ia dan tiada puasa ia. Saat perempuan mengalami haid, maka mereka tidak solat dan tidak puasa. Itu menunjukkan kurangnya agama. Dari segi kita katakan pada ketika mana mereka mengalami haid dan nifas tadi tidak dapat melaksanakan solat dan puasa.
Baik, berikutnya perkara yang membatalkan puasa yang juga dibicarakan di dalamnya dalam kitab kita ini, gila dan riddah. Gila dan riddah. Apabila kedatangan gila atau riddah di atas orang yang berpuasa, maka batal puasanya, kerana tiap-tiap daripada keduanya itu menegahkan daripada sah puasa. Serta keluar orang yang gila dan murtad itu daripada ahli ibadat. Sebab hilang akal tadi, sebab gila itu menyebabkan keluar daripada keahlian dalam ibadah. Saya telah perjelaskan dalam kuliah-kuliah kita yang lalu bagaimana ulama kita membicarakan berkenaan dengan terbatalnya niat puasa itu dengan riddah, dengan murtad. Sedangkan niat puasa yang kita lakukan pada malam hari tidak akan terbatal dengan perbuatan-perbuatan yang lain, makan, minum, bersama isteri, semua itu tidak membatalkan niat puasa. Tetapi terbatal niat puasa dengan riddah. Begitu juga terbatal niat puasa dengan gila. Kalaulah dengan seseorang itu, Masya Allah, tiba-tiba dia di tengah malam tiba-tiba gila, maka hampir-hampir kita katakan waktu sahur sedar semula dan jadi normal balik. Pada ketika itu dia juga kena niat semula, niat puasa, kerana niat puasanya telah pun terbatal disebabkan riddah dan gila tadi. Begitulah juga perihalnya hal keadaan mereka yang berniat puasa bertaklid dengan mazhab Maliki yang mengambil hukum berniat pada awal bulan Ramadan dengan niat sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Maka berniat sebulan berpuasa bulan Ramadan itu hukumnya sunat dalam mazhab kita. Hukumnya sunat kata Imam Ibn Hajar, supaya kita mendapat kelebihan fadilat puasa sebulan. Sekiranya ditakdirkan Allah meninggal dunia sebelum sampai sebulan Ramadan, kita dah dapat ganjaran pahala sebulan. Itu di antara kelebihannya. Dan yang keduanya adalah supaya kalaulah ditakdirkan kita terlupa niat pada mana-mana malam, maka pada ketika itu niat sebulan kita masih lagi ada yang boleh kita sandarkan untuk kita meneruskan puasa pada hari di mana kita terlupa niat. Cuma perlu kita ambil maklum bahawa niat sebulan itu juga terbatal dengan beberapa sebab. Yang pertama, terbatalnya niat puasa sebulan itu dengan riddah, dengan murtad. Yang kedua, terbatalnya niat sebulan itu dengan seseorang itu jadi gila kerana hilang keahlian ibadat. Yang berikutnya ialah terbatalnya niat sebulan itu dengan datangnya mawani'us siyam, penghalang puasa yang menjadikan orang itu pasti takkan dapat berpuasa sebulan. Contoh mawani' siyam ni contohnya seperti haid dan nifas. Seorang perempuan pada awal bulan Ramadan dah berniat sebulan nak puasa bulan Ramadan. Tiba-tiba pada 3 hari bulan Ramadan, hari ketiga Ramadan dia mengalami haid. Masya Allah. Maka dengan mengalami haid itu, secara pasti dia sudah tidak dapat berpuasa sebulan penuh. Maka haid itu telah membatalkan niat puasa sebulannya. Haid itu telah menjadikan sebab terbatalnya niat puasa sebulan, kerana ia sebagai penghalang untuk orang itu beroleh puasa sebulan. Maka saat mengalami haid dan nifas, niat sebulan yang dilakukan pada awal bulan Ramadan telah pun kita katakan terbatal. Dengan erti kata, contohnya pada hari ketiga dia mengalami haid, kemudian pada hari yang ke-15 Ramadan dia dah bersih, maka bila dia nak berpuasa semula, dia tak boleh lagi bersandar kepada niat sebulannya itu. Dia hendaklah berniat pada setiap malam, disebabkan niat sebulannya telah pun terbatal. Begitu juga terbatalnya niat sebulan dan termasuk dalam mawani' siyam, mawani' yang menghalang seseorang itu mendapat puasa sebulan, ialah mereka yang telah membatalkan puasanya, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Dia memang niat pada awal bulan Ramadan niat berpuasa sebulan. Tiba-tiba dalam satu hari dalam bulan Ramadan dia membatalkan puasanya.
Maka saat terbatal puasanya bermaksud sudah ternafi niat sebulannya itu, kerana dia takkan dapat lagi niat berpuasa sebulan kerana puasanya dah batal. Begitulah juga dengan orang yang membatalkan puasanya disebabkan dia dalam keadaan musafir. Maka saat dia dalam keadaan musafir dan dia tak berpuasa pada hari musafirnya, maka itu sudah menafikan niat sebulannya pada awal bulan. Maka orang tersebut saat dia memulakan semula puasa pada setiap malam, wajib dia berniat. Tak boleh lagi bersandarkan kepada niat sebulan yang telah dia lakukan. Itu serba sedikit untuk kita ambil maklum. Inilah 7 perkara yang membatalkan puasa yang kita sebutkan daripada awalnya pada kuliah yang lalu. Yang wajib menegahkan daripadanya pada siang hari di bulan Ramadan. Adapun berbekam, iaitu berhijamah. Hijamah ni bekam, keluar darah. Maka tiada membatalkan puasanya. Orang yang berbekam tiada membatalkan puasanya. Kerana hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun shaimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab dalam kitab saum, dalam kitab puasa. Maka bila Imam Bukhari keluarkan hadis ini dalam kitab puasa, nak bagi tahu bahawa ia sebagai salah satu dalil dan hujah berkenaan dengan ibadat puasa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal baginda sallallahu alaihi wasallam berihram, dalam hal keadaan Nabi kita dalam ihram. Dan lagi pula baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Cuma kita kena ambil maklum bahawa berbekam dalam hal keadaan berpuasa itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Adapun pada hak Nabi kita melakukan perkara itu untuk menunjukkan kepada kita akan keharusannya. Kalau dengan Nabi kita tak buat, maka boleh jadi haram. Contoh yang lain supaya kita nampak lebih luas kefahaman fiqh ini berkenaan dengan apa yang Nabi kita buat bukannya semua jadi sunnah. Contohnya ialah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menegah orang melakukan berkencing dalam keadaan berdiri. La yabulanna ahadukum wa huwa qaimun. Janganlah seseorang daripada kalian kencing dalam keadaan berdiri. La tegahan, yabulanna, ada nun taukid pula, tegahan yang tegas. Maka ia membawa makna haram. Ia membawa makna haram kencing berdiri. Tetapi apabila adanya satu hadis yang menyebutkan bahawa seorang sahabat melihat Rasulullah SAW kencing dalam keadaan berdiri, maka pada ketika itu ulama mengatakan bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa tegahan kencing berdiri itu tidak haram, tetapi hanya hukumnya makruh. Kerana kalaulah ia haram, pastilah Rasulullah SAW tidak akan melakukannya. Maka sekalipun ia makruh, namun pada hak Nabi, Nabi kita melakukannya itu bukan makruh, kerana nak tunjuk kepada umat bahawa hukumnya tidak haram. Kalaulah dengan Nabi kita langsung tidak melakukannya, maka pada ketika itu akan jadilah kefahaman kita pada hadis tegahan itu membawa makna haram. Maka ini contoh. Maka begitu juga walaupun ada tegahan berkenaan dengan berbekam dalam hal keadaan berpuasa, namun dengan perbuatan Rasulullah SAW itu nak menunjukkan kepada kita bahawa berbekam itu bukanlah haram, tetapi ia adalah perbuatan yang makruh sahaja. Dan wajib imsak daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menjauhkan daripadanya. Tiap-tiap orang daripada kita, wajib imsak, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menjauhkan daripadanya. Bermula daripada terbit fajar hingga jatuhnya matahari, dan tiada harus baginya
Tidak harus baginya ya melakukan perkara-perkara muftirat itu, iaitu perkara-perkara yang boleh menyebabkan terbatalnya puasa tersebut. Seperti makan dan minum pada akhir siang hari, melainkan dengan yakin jatuhnya matahari. Selain dengan yakin jatuhnya matahari. Maka jika makan atau minum ia dan ternyata salahnya, maka batal puasa. Maka seseorang yang makan minum sebelum yakin terbenam matahari, maka pada ketika itu batal puasa. Kita dapat keyakinan ni macam mana? Zaman kita ni sudah ada takwim, sudah ada panel yang mengambil kira waktu, waktu masuk solat dan sebagainya. Maka pada ketika itu cukuplah berpada pada kita ni dengan kita berpandukan takwim. Tak perlulah lagi tiap-tiap keluarga kena lantik pula seorang tunggu kat luar rumah teropong tengok dulu matahari jatuh tak jatuh dah jatuh baru boleh buka puasa. Tak perlu macam tu lagi. Cukup sekadar kita berpandukan kepada takwim. Dan kalau boleh jam-jam di rumah kita kenalah setting ikut waktu yang ketetapan waktu waktu perdana. Waktu perdana ni kena tengoklah kena tengok pada jam-jam yang menjadi waktu perdana bagi negara kita. Contohnya macam siaran RTM ke apakah, tengok mesti bertepatan waktu dia. Itu yang dikatakan waktu perdana. Maka hendaklah sama. Jangan mindset ikut jam kita aja tiba-tiba salah. Tidak boleh demikian. Dan seperti demikian itu juga wajib menegahkan daripada muftirat pada awal terbit fajar. Kalaulah pada penghujung hari, iaitu ketika terbenam matahari, kita wajib berhati-hati, maka begitulah juga pada awal fajar, iaitu pada awal masuk subuh, kita perlu berhati-hati. Maka dengan sebab itulah adanya waktu imsak yang didatangkan oleh para ulama, supaya dengan waktu imsak tersebut kita dapat berhati-hati, berjaga-jaga supaya tak terlajak makan sehinggalah azan subuh. Maka apabila makan atau minum dan ternyata salahnya dan terbit fajarnya, maka batal puasanya dan wajib imsak yang tinggal lagi daripada siang harinya itu. Suatu yang perlu kita ambil maklum. Suatu yang perlu kita ambil maklum juga, ahbabuna fillah, ialah apabila seseorang itu terbatal puasanya, maka dia tetap orang yang wajib imsak. Seorang yang nyata puasanya telah batal. Seorang yang puasanya dah batal, maka pada ketika itu dia wajib imsak baki daripada hari tersebut. Dia wajib imsak baki daripada hari tersebut. Contohnya pada pukul 10 pagi dia terbatal puasa, maka baki daripada hari itu dia wajib imsak, dengan erti kata tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuklah tak boleh makan dan minum. Bila dikatakan wajib imsak, maka hukumnya haram kalau dia makan minum, walaupun selepas dia orang yang batal puasa. Orang yang batal puasa. Bagaimana pula dengan soalan yang diajukan ini berkenaan dengan perempuan yang mana tamat haidnya pada contohnya dia mengalami haid, maka dia tak puasa beberapa hari. Tiba-tiba haidnya tamat pada pukul 1 tengah hari. Pada pukul 1 tengah hari. Apakah baki hari tersebut dia wajib imsak? Ulama mengatakan tak wajib, bahkan sunat saja. Tak wajib imsak. Bagi perempuan yang memang pada hari tersebut dia tidak berpuasa disebabkan dia haid. Cuma pada pukul 1 petang dia dah pun bersih daripada haid, maka dia mandi wajib untuk dia solat zuhur. Apakah baki daripada hari tersebut dia wajib imsak? Ulama menyebutkan bahawa dia tak wajib imsak.
cuma dia sunat sahaja imsak. Ya, sunat imsak. Maka apabila makan atau minum dan ternyata salahnya dan terbit fajar, maka batal puasanya dan wajib imsak yang tinggal lagi daripada siang harinya kerana menghormati bulan puasa. Kemudian qada ia sehari pada tempatnya. Ya, kemudian dia kena qada balik. Ya, hari yang terbatal itu. Ya, berkenaan dengan qada ni tuan-tuan, mazhab kita, mazhab Syafi'i, masya-Allah, ya, kalau terbatal sehari, qadanya sehari. Namun ada di kalangan para ulama, Masya Allah, yang mengatakan sehari yang terbatal dalam bulan Ramadan, ya, wajib diqada dengan 30 hari. Masya Allah, tuan-tuan. Ya, ada orang yang sengaja membatalkan puasanya dalam bulan Ramadan, ya, wajib mengqadakan dengan 30 hari. Ada juga pandangan ulama yang mengatakan bahawa mereka yang batal puasanya wajib qada setahun, ya, untuk setiap hari yang batal. Masya Allah. Ya, itu ada sebahagian daripada para ulama. Ya, namun ya, dalam mazhab kita qada adalah hanya cukup dengan sehari saja. Ya, jenuh kita kalau dengan ya, ambil pandangan, Masya Allah, contohnya seperti pandangan Sa'id Al-Musayyib. Ya, saya tak ingat ya, apa pandangan beliau, tapi rasa-rasanya ya, lebih kurang 12 hari. Untuk satu hari yang ditinggalkan, maka kena qada 12 hari. Masya Allah. Ya. Itu salah seorang daripada tokoh tabi'in, ya, yang mengatakan sedemikian. Namun bagi kita, ya, mazhab kita, terbatal satu hari, maka qadanya juga dengan satu hari. Dan jikalau terbit fajar dan di dalam mulutnya itu ada sesuatu makanan, ya, viral bulan Ramadan tahun lepas, ada yang buat video dengan penuh ya, kita katakan ya, kreatif sekali, ya, memberi penjelasan berkenaan dengan kalaulah ya, seseorang itu tengah makan tiba-tiba azan, maka jangan bimbang, katanya telan saja. Ya, Masya Allah, ya, dengan kreatif sekali buat ya, penjelasan ataupun video tersebut. Ya, rupa-rupanya ya, tersalah faham daripada nas-nas hadis. Ya, jadi kita tengok ya, apa kata para ulama. Dan jikalau terbit fajar dan dalam mulutnya itu ada suatu makanan, maka wajib ya, dilontarkan dia, yakni diludah keluar. Ya, dan dibuang supaya sah puasanya. Maka jika ditelankan dia dengan pilihannya, maka batal puasa. Masya Allah. Ya. Kalaulah dia tiba-tiba telan, ya, maka itu batal puasa bagi orang yang sedang makan sahur, contohnya tiba-tiba azan. Ya. Dan wajib di atasnya qada. Ya, dan orang itu juga wajib mengqadakan puasanya. Itulah ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saya tengok ada yang buat senarai, ya, hal yang membatalkan puasa, tapi duk kira-kira tak cukup sampai 7. Ya. Maka saya ulang balik supaya kita dapat 7 perkara yang membatalkan puasa itu secara pasti. Yang pertama ialah makan minum. Ya, makan dan minum. Ya. Yang kedua ialah masuknya suatu ain, ya, suatu benda yang nampak ke dalam rongga, ya, ke dalam rongga, ya, daripada lubang yang terbuka. Yang dikatakan rongga itu ialah ya, apa yang sampai ke otak dan apa yang sampai ke perut. Itu yang dikatakan rongga. Maka rongga yang terbuka itu ialah hidung, mulut, telinga. Begitulah juga dengan kemaluan, ya, kubul dan dubur. Itu adalah ya, rongga terbuka yang ya, menyebabkan bila masuk sesuatu batal puasa. Yang berikutnya ialah ya, muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Yang berikutnya pula ialah jimak, ya, dengan sengaja. Ya, itu yang keempat. Yang kelimanya pula ialah keluar mani, ya, dengan sengaja. Itu juga membatalkan puasa. Yang keenam, haid dan nifas. Dan yang ketujuh,
gila dan murtad. Ya, itulah ya yang dikatakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insya-Allah pada esok malam ya kita akan sambung ya pengajian kita ya, kalau ikut jadualnya ya tamat pada malam ni, tapi disebabkan disebabkan ada 2 malam kita terpaksa menangguhkan pengajian ya kerana ada faktor-faktor gangguan yang menyebabkan kita tak dapat meneruskan pengajian. Jadi insya-Allah besok malam kita akan sambung lagi satu kelas lagi untuk kita bicarakan sambungan kitab Matla'ul Badrain berkenaan dengan hal-hal yang patut kita pelajari dalam melaksanakan ibadat puasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini sedikit sebanyak meluaskan lagi pengetahuan kita dan kita dapat menambah baik ibadat puasa yang kita akan lakukan tidak lama lagi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan kehambaan kepadamu ya Allah, mengharapkan restu, ridha dan pengampunanmu ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami, rahmatilah kedua ibu ayah kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat teman kami, anak isteri kami, kaum kerabat dan sanak saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, siapa juga daripada kami yang dalam keadaan tidak sehat, maka berikanlah kesihatan kepadanya, keafiatan, kesentosaan, kesembuhan dan ketabahan hati. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, merayu, merintih dan meminta. Kami sangat-sangat bersyukur ya Allah dengan hal keadaan saudara-saudara kami yang dihinggapi penyakit coronavirus COVID-19 ini ya Allah. Ramai yang dah sembuh dan ramai juga yang telah dapat keluar daripada hospital. Kami memohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kesihatan, keafiatan, kesejahteraan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarkanlah kami ya Allah daripada keadaan sekatan pergerakan ini ya Allah, agar kami dapat menghidupkan masjid-masjidmu, dapat menghidupkan majlis ilmu, dapat melakukan amalan tugas harian kami yang juga merupakan kewajipan kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, merayu, merintih dan meminta. Maafkanlah kami, redailah kami, kasihanilah kami. Kami insafi kesalahan-kesalahan diri kami. Kami insafi kealpaan yang telah kami lakukan. Kami insafi ya Allah kelalaian-kelalaian kami. Rahmatilah kami dan seluruh ahli keluarga kami, sanak saudara kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, bahkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, janganlah kami tergolong di kalangan mereka yang diberikan kesedihan kerana tidak sempat untuk mendapat bulan Ramadan pada tahun ini. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah nikmat untuk berpuasa dalam bulan Ramadan dan melakukan qiyam Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan dihampakan harapan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sehingga bertemu lagi, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.